yaumahum barizun, itu hari mereka semua barizun, jelas nyata. Kerana jelas nyata, itu mereka keluar daripada kubur masing-masing, pergi ke padang mahsyar, semua barizun. Itu dinamakan baris. Baris ni adalah jelas, baris. Jangan Melayu berbaris-baris yang berbahasa Arab kan. Melayu ni banyak tau bahasa kita. Betul pun Arab tak betul. Betul. Itu bahasa Arab tu. Kita tak tahu itu betul, seketul, dua betul. Yang betul itu bahasa Arab tu. Yang baris pun baris semua agak aku nampak orang semua baris. Baris Jadi manusia akan berkumpul di padang mahsyar, semuanya jelas. Semuanya jelas. Macam mana? Besar sangat tempat boleh jelas. Pasal dia punya tanah tu bukan macam bumi. Bumi bulat. Jadi kita tak boleh nampak orang 1 kilometer dah tak boleh nampak. Pasal dia bulat. Ini saintis cakap lah, bukan saya cakap. Tapi kalau bumi rata tuan-tuan, kalau tanah tu rata jadi bukan bulat, boleh nampak semua. Boleh nampak sejauh mata memandang tu. Boleh nampak. Jadi barizun ini baris kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak akan tersembunyi kepada Allah satu pun daripada mereka, iaitu tubuh badan mereka, keadaan mereka, amalan mereka, rahsia-rahsia mereka, tak tersembunyi pun kepada Allah. Jadi bila manusia semua dah berdiri di padang mahsyar, semua berdiri di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala bertanya, limanil mulkul yaum? Siapakah pemilik kerajaan pada hari ini? Siapakah yang berkuasa pada hari ini? Siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Siapa berani jawab tu? Satu orang pun tak berani jawab. Bila Allah SWT bertanya, manusia semua dah kejut bila pada hari kiamat berdiri. Rasul pun takut. Betul ke rasul-rasul takut? Tengok bila nak dapat syafaat, pergi kepada Nabi Nuh, aku takut. Allah sedang Allah tengah marah. Aku takut. Pergi kepada Nabi Adam, itu Nabi Nuh. Lepas tu pergi kepada Nabi Musa, Nabi semua surrender. Nabi Muhammad SAW yang bukan berani lah. Yang last kali apabila dia tak minta syafaat, takkan bermulanya perbicaraan. Jadi syafaat tu untuk bermulanya perbicaraan. Kalau tidak, berdiri je dalam keadaan panas agak ini, nak mulakan perbicaraan. Itu syafaat kubra, syafaat uzma. Yang syafaat yang tertinggi sekali adalah Rasulullah SAW. Dengan berkat syafaat Rasulullah SAW, Allah mulakan perbicaraan. Jadi Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Tak ada orang pun nak jawab. Siapa nak jawab? Nabi-Nabi pun kejut. Nabi-Nabi pun dalam keadaan manusia biasa lagi. Raja-raja, kau baru tahu. Allah tanya, siapa raja pada hari ini? Limanil mulk? Siapa yang memiliki kerajaan pada hari ini? Semua terdiam. Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar. Itu milik Allah SWT. Al-Wahid yang Esa, Al-Qahhar, sebuah qahhar yang mengatasi segala-galanya. Kuasanya mengatasi segala-galanya. Jadi Allah SWT Wahid, dialah yang memiliki. Jadi bila nama Allah SWT Wahidul Qahhar, itu kita bila minta pertolongan, kita minta kepada Allah SWT untuk pertolongan bagi saudara kita yang dizalimi. Al-Qahhar yang maha mengatasi segala-galanya. Wahid Esa, satu je. Kita tak minta kepada selain daripada Allah SWT. Kita sekarang ni, tapi yang kita lihat di Palestin, hanya Allah SWT dapat mengatasi. Kenapa Allah SWT biarkan mereka bermaharan delila, mereka membunuh, mereka buat itu? Mesti ada hikmah dia di sebalik itu. Inilah yang last, mereka punya jenayah yang terakhir sebelum mereka akan dihapuskan. Di halau ini jenayah. Dalam Quran pun ada sebut mereka akan melakukan satu kerosakan yang besar. Ini kira kerosakan besar sekali. Sebelum ini terakhir
Lepas ni dah tak ada lagi. Lepas ni dah tak ada Israel lagi. Jadi dah habis. Dah dekat zaman Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi turun, Israel dah tak ada. Palestin tu semuanya dah orang Islam, bukan Israel. Tempat situ dah jadi negara Islam. Jadi ada hikmah di sebalik kan dah dekat dah ini yang mereka buat jenayah kezaliman yang paling besar sekali paling besar dalam sejarah mereka bunuh habis-habis. Inilah yang terakhir mereka dapat buat. Lepas itu mereka kan kalah Allah SWT kan kalah dari Allah Mahzib. Yang mudah-mudahan Allah SWT kita mohon kepada Allah untuk kalahkan mereka pada hari ini. Tak tahulah berapa lama. Dia bukan dalam masa 1-2 bulan, mungkin akan setahun. Tapi kali ini kali terakhir mereka akan itu semua kebanyakan orang pendidikan meramalkan inilah kali terakhir kezaliman itu lakukan. Bila saya tengok rumah semua dah hancur, semua macam mana nak tinggal. Jadi ini saya punya pendidikan dia bukan apa-apa pun. Agak jangan serius sangat dia. Pendidikan dia. Saya cakap dengan anak saya, memang rumah semua nak hancur. Lepas ni diorang semua pindah tempat Tel Aviv, tempat Israel. Mana nak tinggal tempat itu semua. Jadi diorang kan halaukan, keluarkan ini semua. Jadi orang Palestin semua akan tinggal di bandar-bandar. Ini semua dah hancur ni. Nak bangunkan dah habis lah. Ini yang teruk sekali ya. Teruk sekali lah. Al-yawma tujza, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah dia usahakan. Kita hidup di dunia ni bagai ladang bagi kita. Ladang yang kosong. Ladang yang kosong untuk kita usahakan. Kan kita punya ladang ada tanah, tapi tanah penuh dengan apa? Lalang-lalang, tanah penuh dengan semak, tanah penuh dengan itu. Jadi kamu akan dapat, kamu akan menuai apa yang kamu usahakan pada ladang. Kata Rasulullah SAW, dunia ini adalah mazrah. Mazrah itu tempat berladang, tanah berladang ini bagi orang-orang beriman. Kita sepatutnya kita kata kalau tanah apa usaha kan atas tanah tu buat apa yang kita boleh buat. Ini tanah kita biarkan dia terbengkalai, dia nak buat apa-apa ini semua. Nak tuai apa besok nak tuai apa. Kalau tuan-tuan ada tanah tak buat apa-apa, semak semua, ada apa hasil apa. Jiran sebelah macam-macam bobohan kita buat semua. Jangan salah siapa lah. Apa yang kamu jadi kamu akan diberi balas ni apa yang kamu telah usahakan, apa yang kamu usahakan atas mazrah kamu itu, tanah yang diberikan kepada kamu. Tak buat apa-apa pun, tak dapat balasan yang baik. Jadi semuanya akan mendapat balasan. Dan kita bila fikir balasan yang kita dapat, kalau di sini lah, kalau di dunia ni bila cakap semua akan dapat balasan daripada pihak kerajaan, betul ke? Kebanyakan tak semua orang yang dapat apa ni balas. Ada tidak keadilan. Tapi di akhirat Allah kata la zulmal yaum, tak ada kezaliman pun pada hari ini. Semuanya akan dapat apa yang mereka. Tak ada zalim apa? Maksudnya yang baik takkan dikurangi. Yang baik takkan ada balasan bagi orang yang baik, tak dikurangi. Dan yang jahat tidak akan ditambah, akan bertambah. Apa yang dia dapat itulah kezaliman yang dibuat, itu yang didapat. Kalau yang baik, perkara yang baik yang dia lakukan, dia tak akan dikurangkan pahala dia. Kalau Allah janji kepada kita satu huruf Al-Quran kita baca 10 pahala, itu yang kalau
kalau diterima lah amalan tu dengan syarat diterima amalan tu, itulah yang kita dapat satu huruf 10 pahala, takkan dikurangi. Tak ada tadi kata 10 pahala, sekarang saya dapat berapa? Hampa kan orang, betul tak? Apa dia dah kerja, kamu akan dibayar sekian-sekian, kenapa saya punya gaji, saya dah kerja, dah teruk, kenapa gaji saya bayar kurang pula? Walaupun dibayar juga, kurang pun kita rasa macam dizalimi. Jadi bagi Allah SWT tak ada, kata ulama, apa saja yang dijanjikan kepada kita, atau duduk sekarang ni pun dijanjikan dengan pahala. Pahala dia apa? Apa pahala dia? Duduk gitu. Maghrib sampai Isyak duduk ni, apa pahala dia? Pahala apa? Macam solat sunat, tuan-tuan. Macam solat sunat. Pahala dia, ilmu tu macam solat sunat. Kalau ada seorang tu dia solat sunat di sebelah kita, daripada mula kita punya kuliah sampai habis, gitulah. Pahala lebih baik lagi. Itu pahala tu. Nak tahu berapa besar dia punya pahala, pergi solat sunat. Tak stop-stop. Betul ni solat sunat daripada pukul berapa? Tadi kita mula pukul berapa? 7:45 sampai itu. Setengah jam solat sunat. 1 jam solat sunat. Sebab itu kita cakap solat jemaah ni berapa banyak aja pahala solat jemaah ni. Cuba buat 27 kali buat solat maghrib. Cuba berapa? 27 kali 3 rakaat, berapa rakaat ni? Saya tak tahulah. 27 kali 3. Kalau kali 2 je dah berapa? Kalau kali 3, saya tahu roundkan dia lah 25 lah. 25 kali 3 saya tahu. 25 75. 75 rakaat cuba buat. Nak tahu besarnya solat jemaah tu, cuba buat 70 straight go 75 rakaat boleh. 3 rakaat Assalamualaikum. Cuba buat. Kita lebih 20 rakaat aja nak menu tadi sekolah 8 rakaat aja jangan buat 20. Baru 20 rakaat. Ini 75, itu dia. Cuba buat. Kalau kita jaga dia duduk dalam di majlis ilmu ni, cuba buat solat sunat 2 rakaat sampai Isyak. Boleh? Tahan je. Tahan kita mana boleh buat solat begitu lebih baik. Kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada solat sunat. Lebih baik daripada solat sunat. Dia punya pahala dia. Itu dia. Jadi Allah SWT takkan kurangkan daripada pahala dia. Cari pahala banyak-banyak. Pasal kita mengumpat orang banyak nak bayar balik. Nak bayar tu. Itu cari banyak-banyak apa? Bukan tinggi darjat kita nak bayar banyak. Cari duit untuk apa? Cari duit. Belanja lah. Apa cari duit untuk apa? Cari duit. Lepas tu belanja lah. Bagi orang dia begini kan belanja. Begini belanja. Dia duit. Kita cari pahala ni untuk apa? Untuk bayar. Banyak nak bayar ni. Hutang banyak dengan orang. Di hari Yaumul Talaq. Hari kita bertemu dengan kawan-kawan kita tempat sekolah, tempat kerja dulu. Bagi. Jangan bankrupt sudahlah tuan-tuan. Jangan datang je terus tak ada pahala, sikit pahala. Jadi kalau banyak, itu di antara tafsiran kata ulama lah. Bagaimana tu orang dah betul-betul bertaubat. Dia dah betul-betul bertaubat, tapi dia ada buat zalim kepada orang. Tapi dia dah bertaubat. Kata ulama, bukan kata saya. Allah SWT akan gandakan pahala dia banyak sekali sehingga dia bagi orang pun tak habis. Sehingga dia bagi. Kena bagi juga. Jangan main-main. Jangan ingat kita dah bertaubat, main nangis, lepas. Tak, kena bayar juga. Ada satu tu dia hutang dengan orang tu. Jadi orang tu minta lah. Allah macam mana ni orang ni minta di hari akhirat. Lepas tu, tapi dia orang soleh dah bertaubat dan ini. Allah SWT tunjukkan dia. Ini dalam hadis sahih juga. Tengok di belakang kamu tu. Dia tengok malaikat yang besar tu. Orang yang tanya untuk siapa tu? Itu kalau engkau maafkan hutang kau dapat tu. Jadi ada cara dia.
Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena bayar juga. Kena bayar juga. Jangan kita syok sendiri ya, tak payah bayar. Kadang-kadang saya tanya kat mana ada. Di akhirat kau lepas punya, kau dah solat sunat banyak ke. Jangan datang, kena tipu je kita dengan setan. Besok benda tu confirm punya. Confirm punya. Kalau kita belum minta maaf dengan dia, put dan itu dalam kita, aku kena bayar. Hutang. Orang mati syahid pun tak dapat masuk syurga. Yang mati syahid kerana apa? Kerana hutang dengan manusia. Dia tak cakap berapa banyak hutang dia, tuan-tuan. Mungkin hutang RM10 je, tak masuk syurga. Hutang. Kerana ada hutang dengan begitu. Itu kita pula. Macam-macam kita dah buat ini, nak lepas macam mana? Betul. Itu warning. Warning. Jangan dengar fikir tentang syurga dulu. Fikir tentang benda-benda salah banyak kita buat ni. Bertahun-tahun kita bekerja, begini semua. Banyak kan kecuaian yang kita buat, zaliman kita buat, mulut tak jaga. Sekarang ni, kalau saya lah, tuan-tuan tak tahu lah wali-wali semua. Tak kata tahu lah kan. Saya kata dekat, ini akhir-akhir ni je ni, nak jaga mulut ni. Akhir-akhir ni hidup saya ni. Kalau dari dulu ni, memang tak jaga. Sekarang ni baru nak insaf sikit lah. Dah belajar Quran, dah belajar kitab. Ni takut. Tuan-tuan saya tak tahulah, dari muda mungkin lah. Kalau saya ni akhir-akhir ni baru nak cakap jangan belajar. Itu anak saya kalau dia nak cakap tentang keluarga saya, banyak dia cakap. Kalau nak cakap tentang sesiapa, ya, anak pun kita tak boleh mengumpat. Jangan cakap orang lain. Anak pun macam kita mengumpat anak itu. Kalau dia pula kita buat itu Allah Akbar. Jaga. Sekarang ni ajalah baru-baru ni. Tapi itulah macam mana kita nak menghadapi hari itu. Banyak sekali dosa-dosa dan kita belum minta maaf lagi. Pemimpin yang cakaplah belasah dia habis. Itu lagi belasah habis terus kena. Itu boleh lepas ke? Tak lepas. Jangan ingat awak lepas dah. Aku ahli surau pun kena juga. Yang dekat ahli surau, orang yang pergi jihad pun masuk neraka tu. Yang pergi jihad pun masuk neraka. Awak setakat pergi surau je, tak pergi jihad pun. Ini jihad ni masuk dalam neraka. Wa finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di dalam neraka. Pergi berapa hadis tu? Berapa banyak hadis yang pergi jihad tu masuk neraka tu. 3 orang pertama yang dihumpan ke dalam neraka, salah satu mujahid. Orang berjihad. Yang orang ambil harta kerajaan, orang jihad juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak syahid, dia dalam neraka. Kita nak lepas. Amalan tak seberapa, dia hanya setakat pergi surau je. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Ini warning kepada kita. Warning kepada kita, malam jangan tidur, kita maafkan. Bertaubatlah kepada Allah SWT. Tapi confirm lah, tak jumpa orang yang kita mengumpat, yang kita cakap kita itu, confirmnya di hari akhirat kita akan jumpa. Kalau tidak, tak ada keadilan. Tak ada keadilan. Kalau kita lepas macam gitu je, memang tak ada keadilan. Allah cakap la zulmal yaum. Maka kan tak ada hukuman yang tidak adil pada hal itu. Keadilan akan ditegakkan. Kita buat salah, kita kena bayar. Kita kena bayar. Tapi aku dah bertaubat. Itu taubat dosa dengan Allah. Dosa dengan manusia belum settle lagi. Dosa dengan manusia di hari akhirat kita kena settle. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah amat cepat sekali hisab dia. Cepat antara dua, bagus atau tak bagus. Kalau cepat bagi orang yang zalim memang tak bagus lah. Kalau kita kes-kes tempat mahkamah tu, kes tempat mahkamah walaupun tak zalim, tapi kes yang makan bertahun-tahun. Betul kes? Betul, bertahun-tahun, 5 tahun tak habis lagi kes dia. Kes Malaysia lagi, itu tak cepat. Apa? Adil pun kalau tak cepat. Apa lagi teruk, tak adil, tak cepat lagi. Dah tak adil, tak cepat lagi. Jadi yang cepat ni, Allah ni cepat betul. Cepat bagi orang yang zalim, teruk. Bagi orang yang dizalimi pun bagi orang yang zalim itu teruk. Bagi orang yang dizalimi, dia akan dapat dia punya pengadilan. Dengan cepat Allah SWT akan settlekan. Banyak macam mana kita pada hari itu. Jadi hisab Allah SWT
amat cepat dan sangat-sangat cepat pada hari itu.